Di tengah hiruk pikuk kota, berdiri sebuah lambang sejarah dan spiritual, Masjid Abidin. Pergi ke pasar membeli labu dibawa hingga ke taman. Masjid Abidin indah terpaku, menjadi simbol sejarah zaman perintah. Masjid Abidin merupakan masjid tertua di negeri Terengganu. Masjid Abidin diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin II pada tahun 1793. Baginda merupakan Sultan ketiga negeri Terengganu. Masjid diraja ini terletak di tengah-tengah bandar negeri Terengganu yang menjadikan masjid sebagai tumpuan utama masyarakat Malaysia. Masjid Abidin juga dikenali sebagai Masjid Putih kerana bahan binaannya yang terdiri daripada putih telur, pasir pantai dan madu. Masjid Abidin dikenali juga sebagai Masjid Putih. Keistimewaan masjid ini adalah ia bebas daripada cicak, tidak seperti kebanyakan masjid yang lain. Antara keistimewaan Masjid Abidin yang saya tengok iaitu tidak ada cicak di Masjid Abidin. Masjid Abidin pada asalnya dibina dengan kayu cengal dan menyerupai rumah tradisional Terengganu. Perubah tuayan besar pertama berlaku pada tahun 1852 semasa pemerintahan almarhum Sultan Umar, di mana bahan binaan utama digantikan dengan bata merah. Perkembangan dan pengubah tuayan Masjid Abidin masih mengekalkan keunikan masjid tersebut. Ada dua bahagian, iaitu bahagian yang lama dan bahagian yang baru. Kalau adik-adik masuk, kalau sebelah tiang yang besar tu sebelah yang lama lah. Kalau sebelah yang tiang yang kecil tu tiang yang baru. Kalau sekarang ni semuanya daripada batu lah. Ada kajian yang dibuat oleh pelajar daripada UIA, buat kajian berkaitan dengan bahan binaan yang digunakan. Masih ada lagi daripada yang lama. Dari segi konsep seni bina Masjid Abidin ni menerima pelbagai bentuk ataupun seni bina lah. Sama ada seni bina Melayu pada awal pembinaan dia, kemudian ada seni bina ataupun seni bina Arab, dan juga Masjid Abidin juga terkenal dengan seni bina kolonial. Menerusi keunikan konsep seni bina, ukiran kaligrafi Al-Quran dan syair-syair Arab menghiasi masjid ini, menonjolkan lambang iman dan kesenian Melayu. Ruang solat di Masjid Abidin juga menawarkan ketenangan dan reka bentuk tradisional. Ia mencerminkan ketulusan dalam ibadah serta ubahnya yang menjulang tinggi, melambangkan aspirasi ummah yang sentiasa dekat kepada Ilahi. Dan di Masjid Abidin juga dihiasi dengan khat-khat kaligrafi yang terdiri daripada ayat-ayat Quran dan juga syair-syair Arab. Sebagai masjid utama negeri Terengganu, Masjid Abidin memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan komuniti dengan agama. Ia menjadi tempat penyatuan dan pengajaran, menguatkan ikatan keagamaan masyarakat Terengganu. Keberadaan Masjid Abidin bukan sahaja menjadi simbol keagamaan, tetapi juga sebagai pusat utama bagi penyebaran ilmu dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Di masjid ini bukan sahaja solat berjemaah yang diadakan, malah pelbagai aktiviti lain seperti kelas mengaji, ceramah agama dan program kemasyarakatan turut dianjurkan. Masjid Abidin telah menjadi saksi kepada kesatuan dan perpaduan yang terjalin
penting dalam kalangan masyarakat sekitar Terengganu. Istimewanya kuliah maghrib di Masjid Abidin apabila ia disiarkan secara langsung melalui Terengganu FM. Yang istimewa di Masjid Abidin ni, kuliah maghrib dia adalah disiarkan secara langsung melalui radio Terengganu FM. Selain berfungsi sebagai pusat ibadah dan pendidikan, Masjid Abidin turut berperanan dalam membantu masyarakat. Masjid Abidin turut menyediakan rak keperluan asas barang rumah kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Acap kali hadirnya bulan Ramadan yang penuh barakah, Masjid Abidin telah menyediakan pusat asuhan kanak-kanak yang digelar Rawdatul Aula. Adalah satu program yang kita buat untuk bulan Ramadan. Masjid Abidin bukan sahaja menjadi tempat ibadah, tetapi ia juga menjadi tapak untuk makam keluarga diraja. Makam-makam lama di sekitar Masjid Abidin banyak menggunakan batu-batu nisan besar setinggi 5 hingga 7 kaki. Di pekarangan masjid ini terdapat makam-makam Sultan Terengganu dan ahli keluarga diraja, termasuk Sultan Umar, Sultan Zainal Abidin III dan sebagainya. Keberadaan makam ini menunjukkan betapa pentingnya masjid ini dalam sejarah Terengganu dan hubungannya dengan kerajaan negeri. Sebahagian besar Sultan Terengganu dimakamkan di Masjid Abidin. Ukiran batu nisan di makam ini sangat unik, memperlihatkan sentuhan seni Islam yang halus dengan pengaruh seni Melayu. Batu-batu nisan ini diukir dengan kaligrafi Arab yang indah dan beberapa ukiran dihiasi dengan motif bunga yang menunjukkan gaya seni tradisional Melayu. Ini memberikan keunikan kepada makam Masjid Abidin kerana setiap batu nisan mencerminkan kekayaan budaya dan ketelitian seni ukiran zaman dahulu. Makam ini bukan sekadar tempat persemadian, tetapi juga simbol warisan sejarah yang diabadikan. Ia memberi penghormatan kepada pemimpin-pemimpin yang telah berjasa dalam membangunkan Terengganu. Ia juga sebagai peringatan kepada generasi muda kini tentang kebesaran dan ketokohan nenek moyang mereka. Makam-makam ini akan terus menjadi saksi bisu kepada sejarah yang kaya. Ia menggambarkan kesinambungan antara agama, warisan dan kesenian di negeri Terengganu. Okey, cabaran yang dihadapi oleh Masjid Abidin, kebocoran yang berlaku di masjid lah, yang memerlukan dana yang besar untuk dibaiki dan sebagainya. Sebagai bangunan berstatus warisan, Masjid Abidin juga tertakluk kepada prosedur khusus di bawah Jabatan Warisan Negara dalam setiap usaha pemeliharaan. Seperti Masjid Jamek di Kuala Lumpur, Masjid Abidin turut menghadapi cabaran untuk menarik komuniti tempatan. Namun, usaha untuk menunjukkan masjid sebagai pusat ibadah dan ilmu tetap diteruskan dengan gigih. Menjulang aspek kegemilangan, Masjid Abidin kini mendapat pengiktirafan dari Jabatan Warisan. Ia menjadikan Masjid Abidin sebagai tumpuan pelancong untuk memahami sejarah dan keindahan seni bina Islam. Di bawah Jabatan Warisan itu merupakan satu kejayaan lah. Ia bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan sejarah dan budaya. Dengan meletakkan Masjid Abidin di bawah Jabatan Warisan, ia menjadikan masjid ini sebagai satu daya tarikan kepada pelancong-pelancong, tidak kira sama ada di dalam negara maupun pelancong-pelancong dari
dari luar negara. Nasihat saya untuk anak-anak muda iaitu kita imarahkan masjid kita, kerana orang yang dekat dengan masjid ni, orang yang beriman ni, dia akan memakmurkan masjid itu sendiri. Dan ganjaran orang yang hatinya selalu dengan masjid ni ada ganjaran bersolat yang disediakan oleh Allah SWT. Masjid Abidin adalah inspirasi dan khazanah abadi yang akan terus hidup. Ia adalah lambang keimanan dan perpaduan, satu warisan yang disemai untuk generasi masa hadapan. Masjid Abidin, lambang sejarah, warisan Mekah, terenggam tercinta, dibina Sultan teguh berdarah, menjulang Islam sepanjang masa. Dari dulu bertahun-tahun, utiran tanah ini berseri. Syiar Islam dipelihara rapi, Masjid Abidin, kebanggaan abadi.